Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Wall Street Market Today. Kali ini untuk 24 Jun, apa yang telah pun berlaku pada 24 Jun 2021, iaitu semalam ya. Kemarinlah apa yang telah pun berlaku. Apa yang dapat kita lihat pergerakan saham-saham ataupun indeks sebenarnya. Indeks yang berlaku semalam, kita dapat melihat S&P 500 telah pun melepasi ruang rintangan yang kritikal. Begitu juga dengan kenaikan gap up yang dicatatkan oleh Nasdaq semalam. Semua inilah daripada pengumuman dan persetujuan di antara Presiden Joe Biden dan juga Senat yang ada di White House, yang mana mereka semua sebulan suara secara in principle telah pun mempersetujui untuk meluluskan package infrastruktur yang berjumlah 1 trilion US dollars, yang mana 579 bilion telah pun diperuntukkan kepada beberapa infrastruktur yang ada untuk baik pulih, dan juga termasuklah 312 bilion US dollar untuk pengangkutan ataupun transportation. Dan ini telah pun melonjakkan harga S&P 500 semalam dan melepasi sepatutnya sini ya, dan melepasi the critical resistance area kat sana tu, dan telah pun tutup di atas 4,266 dan hampir mencecah paras 4,300 semalam ya. Dan kalau kita lihat perkara ini, kalau kita lihat dalam Nasdaq pula, ya, dalam Nasdaq ni pula kalau kita lihat betul-betul dia telah pun mencecah sebenarnya paras 14,400, walau bagaimanapun oleh kerana pengumuman stimulus ataupun package infrastruktur itu telah pun dikeluarkan semalam. Nasdaq mula menurun sedikit kerana didapati of course pengurus-pengurus dana mengalihkan tumpuan mereka kepada saham-saham yang berkaitan dengan infrastruktur, dan ini menyebabkan adanya berkemungkinan besar dana yang sebelumnya pada awal pagi yang dialokat kepada pelaburan ataupun perdagangan di dalam saham-saham ataupun sektor-sektor yang berkaitan dengan teknologi mula berpindah pula kepada saham-saham ataupun sektor-sektor yang berkaitan dengan infrastruktur. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku ini, pengurus-pengurus dana institusi, apa yang mereka buat ialah asset allocation, pengurusan yang mengurus aset-aset mereka, mengalihkan daripada satu sektor kepada satu sektor yang lain. Dan inilah pentingnya untuk kita melihat perkembangan semasa, terutamanya apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan, especially terutamanya dalam package kewangan inilah. Jadi kalau kita hanya bertumpu ataupun fokus saja kepada technical analysis tanpa kita mengetahui sentimen dan katalis atau fundamental di sebalik apa yang berlaku, kita akan menjadi banyak teka-teki, cuba untuk menyelesaikan teka-teki kenapa perkara ini berlaku, sedangkan kononnya Nasdaq telah pun melepasi ruang resistance yang amat kritikal tersebut, yang utama lah, yang primary lah, yang utama. Tetapi tiba-tiba saja dia punya pergerakan tersebut macam ada rehat sebentar. Jadi kita mesti melihat perkara ini seperti yang saya katakan tadi adalah akibat daripada asset allocation yang telah pun dibuat oleh pengurus-pengurus dana, dan itu perlu kita lihat dari masa ke semasa ya. Alright. Dan kalau kita lihat apakah sebenarnya
package yang telah pun dirancangkan untuk infrastruktur ini, kebanyakannya is more towards kalau saya lihat di sini it's more towards membaik pulih, sebagai contoh jabatan-jabatan yang telah pun lama wujud di Amerika Syarikat. Dan of course sebelum ini saya pernah menyatakan ianya akan lebih kepada perumahan dan bangunan-bangunan kerajaan serta juga bangunan-bangunan persekolahan. Selain daripada itu juga infrastruktur ini juga akan melihat dan akan diallocate terhadap teknologi, terutamanya infrastruktur yang berkenaan atau berkaitan dengan perhubungan. Okay? Kerana perhubungan ini juga amat penting, bukan saja untuk 5G, tetapi juga adalah untuk kalau kita lihat untuk pengawalan wabak-wabak yang mungkin akan timbul di masa hadapan seperti mana yang telah pun berlaku, iaitu COVID-19. Dan mereka hendak merancang ke hadapan lagi untuk mengawal keadaan di masa hadapan, yang mana 5G mungkin salah satu solusi yang penting untuk mengesan, menjejak, mengesan dan sama itu menjejak di mana berlakunya pandemik ini. Jadi mereka memerlukanlah teknologi 5G ini untuk membantu mereka membuat menganalisa keadaan semasa. Jadi itu yang telah pun berlaku di Wall Street. Tetapi walaupun persetujuan telah pun dicapai, tetapi seperti mana yang telah pun, kalau saya lihat kembali apa yang berlaku di White House, sebenarnya di White House, di Capitol Hill sebenarnya, Nancy Pelosi menyatakan bahawa perkara ini apabila dibawa kepada Senat nanti, ianya memerlukan lagi persetujuan, memerlukan lagi persetujuan yang lengkap. Kerana apa? Para Republican tidak begitu setuju dengan kenaikan corporate tax, dan ini perlu lagi dibincangkan, dan nampaknya ini ada syarat sebenarnya untuk mereka meluluskan infrastruktur tersebut, dana infrastruktur tersebut nampaknya bersyarat kerana mereka mahu lagi merundingkan perkara tersebut untuk tidak menaikkan corporate tax dan juga capital gains. Itu yang perlu lagi dibincangkan dengan lebih mendalam sebelum pihak Republican dapat sebulat suara meluluskan package infrastruktur tersebut. So itu perlu kita lihat lagi dari masa ke semasa, dan mungkin perkara ini akan lagi dibincangkan. Saya kurang pasti bila yang akan dibincangkan, tetapi mungkin besar kemungkinan yang akan dibincangkan pada minggu hadapan Selain daripada itu, perkembangan yang lain kita dapat melihat juga dalam industri kewangan atau sektor kewangan, banyak bank-bank telah pun berjaya dalam stress test dan ini juga kita dapat melihat beberapa pergerakan yang telah pun dibuat dalam seperti contoh Dow Jones dan juga S&P 500. Okay. Itu yang berlaku semalam, dan pada malam ini kita akan melihat lagi pergerakan harga indeks ini, bagaimana ia telah pun menghadam ataupun mendigest apa yang telah pun berlaku pada Khamis lalu, dan bagaimana hala tuju pasar ini, sama ada Dow Jones akan terus membuat kenaikan ataupun sebaliknya. Itu yang perlu kita lihat lagi lah dari masa ke semasa, dan apa perkembangan yang akan berlaku pada hari ini dan juga minggu hadapan. Di samping itu juga of course kita ada melihat sektor minyak membuat pergerakan sedikit.
Tetapi apa yang menariknya mengenai dengan sektor minyak ini, kita perlu berhati-hati juga dengan sektor minyak ini. Okey. Ya. Kalau kita lihat dalam sektor minyak ini, apa yang perlu kita lihat ialah mesyuarat yang akan diadakan oleh OPEC nanti, dan pergerakan yang berlaku sekarang ini adalah akibat daripada OPEC hanya akan meningkatkan pengeluaran ini secara berkala, berfasa sebenarnya, dan perlu kita lihat juga di samping pergerakan yang ada ini, kita mesti bersedia kerana minyak mentah Iran mungkin akan masuk di dalam pasaran, dan ini akan mengubah demand, supply dan demand dalam pasaran minyak mentah tersebut. Pada ketika ini perundingan masih lagi dijalankan di antara Washington dan juga kalau tidak silap saya OPEC ini, dan kerana pada pentadbiran Trump dahulu, dia telah pun keluar daripada perjanjian tersebut, dan ini telah pun menukarkan penjualan minyak mentah Iran. Dan pada masa ini OPEC hanya akan membuat meningkatkan pengeluaran minyak tersebut secara berkala, atau bukan berkala, secara berfasa. Dan seperti yang saya katakan tadi, mesyuarat yang akan datang ini mungkin akan membincangkan mengenai dengan minyak mentah Iran tersebut. Jadi itu perlu kita perhatikan ya, yang akan datang ini. Kalau tidak silap saya, bulan Julai ini akan ada mesyuarat OPEC. So kita mesti bersedialah dengan keadaan tersebut ya. Okey, itu saja perkongsian saya kali ini untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan insyaAllah saya akan berkongsi lagi perkembangan semasa Wall Street ni, insyaAllah pada malam ini, dan juga I think by esok saya akan juga berkongsi insyaAllah. Dan of course pada hari Isnin nanti saya juga akan berkongsi perkembangan dan apa hala tuju pasaran Wall Street selepas penutup hari Jumaat ini ya. Okey, sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.